dia akan datang semula untuk menimbulkan was-was di dalam hati orang yang bersembahyang. Dia akan berkata, ingatlah itu, ingatlah ini, sehingga perkara-perkara yang tidak terfikir sebelumnya, dan sehingga orang itu tidak dapat mengingat beberapa bilangan rakaat yang telah berlalu. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila azan dilaungkan untuk bersembahyang, syaitan akan lari ke belakang dalam keadaan terkentut-kentut supaya tidak mendengar suara azan. Kemudian apabila azan selesai, dia akan datang semula. Begitu juga apabila iqamah dilaungkan, dia akan lari ke belakang, dan apabila iqamah selesai, dia akan datang semula untuk menimbulkan was-was di dalam hati orang yang bersembahyang. Dia akan berkata, ingatlah itu, ingatlah ini, sehingga perkara-perkara itu yang tidak terfikir sebelumnya, dan sehingga orang itu tidak dapat mengingat berapa bilangan rakaat yang telah berlalu. Hadis riwayat Muslim. Dari Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ia akan menggugurkan dosa-dosa sebagaimana daun-daun gugur daripada pokok di musim dingin. Hadis riwayat Ahmad. Dari Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, akan menggugurkan dosa-dosa sebagaimana daun-daun gugur daripada pokok di musim dingin. Hadis riwayat Ahmad. Tadi kita baca kan, subhanallah baca, alhamdulillah baca, la ilaha illallah baca, Allahu akbar baca. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bapa ialah di antara pintu-pintu syurga yang paling baik sekali. Bagimu terdapat pilihan, sama ada kamu menderhakainya dan kamu merosakkan pintu tersebut, atau kamu mentaatinya, atau kamu mentaati dan menyukakannya. Kamu telah menjaga pintu tersebut. Hadis riwayat Tirmizi. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bapa ialah di antara pintu-pintu syurga yang paling baik sekali. Bagimu terdapat pilihan, sama ada kamu menderhakainya dan kamu merosakkan pintu tersebut, atau kamu mentaati dan menyukainya. Kamu telah menjaga pintu tersebut. Hadis riwayat Tirmizi. Mentaati dan menyukakannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang untuk menghasilkan dunia telah mempelajari sesuatu ilmu yang sepatutnya dipelajari untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala, dia pada hari kiamat nanti tidak akan mencium walaupun bau syurga, ya Allah. Hadis riwayat Abu Dawud. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang untuk menghasilkan dunia telah mempelajari sesuatu ilmu yang sepatutnya dipelajari untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala, dia pada hari kiamat nanti tidak akan mencium walaupun bau syurga. Hadis riwayat Abu Dawud. Takut tu. Ya Allah, belajar ilmu untuk dapat redha Allah, kita dapat dunia. Dakwah tentang maksud ayat Al-Quran
Artinya, Hadrat Luqman telah menasihati anaknya seperti yang telah difirmankan oleh Allah. Wahai anak kesayanganku, dirikanlah sembahyang, berilah nasihat tentang perkara kebaikan, laranglah dari perkara-perkara yang buruk, dan bersabarlah terhadap musibah yang menimpa. Sesungguhnya perkara ini adalah sesuatu yang amat berat untuk dilakukan. Surah Luqman ayat 17. Surah nama Luqman. Ingat kata-kata. Hadrat Luqman telah menasihati anaknya seperti yang telah difirmankan oleh Allah. Wahai anak kesayanganku, dirikanlah sembahyang, berilah nasihat tentang perkara kebaikan, laranglah dari perkara-perkara yang buruk, dan bersabarlah terhadap musibah yang menimpa. Sesungguhnya perkara ini adalah sesuatu yang berat untuk dilakukan. Disuruh berdakwah, seru manusia pada kebaikan, larang daripada kejahatan, dan sabar kalau ada musibah. Tiga perkara mana nasihat anak. Dari Abdullah radhiyallahu anhu berkata bahawa aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kebanyakan kesalahan anak Adam adalah disebabkan lidahnya. Hadis riwayat Tirmizi. Dari Abdullah radhiyallahu anhu berkata bahawa aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kebanyakan kesalahan anak Adam adalah disebabkan lidahnya. Hadis riwayat Tabrani. Alhamdulillah, semoga kita dengar dapat ambil iktibar, kita amalkan dan sampaikan kepada saudara kita yang lain. Akhiri majlis dengan tasbih kafarah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.